Hmm. Alright. Jadi kita teruskan dengan yang mana ada ni. Dengan kita mulakan dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Okay, dengan yang mana ada ni kita teruskan. Kita terus kepada subtopik yang seterusnya dalam bab 2 ini. Okay, bertajuk nutrisi nutrisi dan teknologi makanan. Jadi ada dua benda penting, benda besar yang kita lihat kat situ. Satu nutrisi, nutrisi yang maksudnya pemakanan lah. Satu lagi adalah teknologi makanan. Okey, jadi ini adalah apa yang kita tengok last week hari Isnin lepas. Ya, hari Isnin lepas kita dah tengok 2.1 gizi seimbang dan nilai kalori. Apa itu gizi seimbang? Gizi yang mengandungi semua kelas makanan yang diperlukan. Jangan stop sampai situ, tapi dalam kuantiti yang betul. Seterusnya malnutrisi. Malnutrisi ni adalah kekurangan kekurangan atau berlebihan. Okey. Nampak slide Nampak? Nampak. Okey. So ini antara contoh malnutrisi. Ada beberapa penyakit mempunyai nama special dia. Jadi kita juga diperkenalkan dengan pinggan sihat Malaysia, iaitu suku separuh. Suku separuh. Jadi awak kena tahu jugalah yang ni. Ni dimasukkan dalam silibus baru ni, konsep pinggan sihat Malaysia. Lepas tu kita ada mengira sedikit nilai kalori makanan. Ada latihan cikgu tinggalkan hari tu, tapi cikgu dah tunjukkan dalam kelas. Okey, kemudian ada satu alat khas yang mengukur nilai kalori dalam makanan, dipanggil kalorimeter bomb. Nama agak mengerikan, bomb. Tapi dia khas untuk mengukur nilai kalori makanan. Dia masukkan makanan dalam ni, dia ukur. Daripada situlah dapat nilai-nilai kalori bagi sumber-sumber makanan yang kita selalu makan ini. Okay, yang kita selalu makan ini, nasi mengandungi karbohidrat, lemak, lemak dalam minyak ke, dalam daging ke, kemudian kita ada protein. Okay, dalam ayam, dalam ikan, dan setiap jenis daging juga berbeza sebenarnya nilai kalori dia. Okey, jadi ini antara nilai kalori asas lah. So yang mana paling banyak nilai kalori? Lemak. Jadi tak digalakkan hari-hari makan burger, McD, fries sebab mengandungi lemak. Burger tu mengandungi lemak yang banyak. Jadi kalau ambil hari-hari memang berlemak lah nanti badan. Okey, seterusnya ni adalah nilai kalori bagi makanan yang berlainan. Okey, hari ni kita sambung kepada, ada lagi nak masuk. Kesan pengambilan jumlah kalori yang tidak menepati keperluan individu.
Okey, jadi kat sini kita kena tahu dulu apa keperluan individu. Mesti menepati keperluan individu. Tak boleh kanak-kanak makan macam orang tua. Orang tua pula tak boleh makan macam kanak-kanak. Remaja tak boleh makan seperti orang dewasa ataupun orang tua. Itu kita kena tahu keperluan kalori. Apa faktor yang mempengaruhi keperluan kalori kat situ? Jadi faktor yang mempengaruhi keperluan kalori iaitu berapa kilojoule awak perlu ambil seharian. Okey, jadi ada berapa. Yang pertama, jantina. Okey kelas, lelaki ke perempuan yang perlukan kalori lebih tinggi? Lelaki. Lelaki. Alasan dia? Tenaga. Tenaga lelaki lagi banyak. Tenaga. Lelaki. Okey, biasanya lelaki saiz badan dia lebih besar. Biasanya. Jadi awak tak boleh compare dengan lelaki yang saiz kecil. Kita ambil yang normal, yang saiz yang biasa. Jadi biasanya lelaki lebih aktif. Sebab itu dia perlu kalori yang lebih besar. Lepas tu faktor umur. Sekejap, ada yang nak masuk lagi. Cikgu kena on Google Meet baru muncul dia. Okey, kat mana tadi kita? Umur. Okey, umur. Okey, kita ada kategori kanak-kanak, remaja, dewasa. Orang tua lah, orang lanjut usia. Yang mana paling banyak perlukan kalori? Kanak-kanak. Kanak-kanak. Sebab kanak-kanak dan remaja menggunakan lebih tenaga untuk pertumbuhan atau kadar metabolisme dia tinggi. Awak tengoklah adik-adik awak tu. Berlari je. Kan? Sebab dia memang aktif anak-anak ni. Jadi dia perlukan kalori yang banyak. Okey, seterusnya saiz badan. Jadi orang besar, berbadan besar mestilah memerlukan lebih tenaga. Jadi bila lebih tenaga diperlukan, maka dia perlukan kalori lebih banyak. Okey. Aktiviti fizikal. Pekerja buruh, tukang-tukang kayu mestilah memerlukan lebih tenaga. Jadi berbanding dengan pekerja pejabat yang sentiasa duduk je kan. Jadi pekerja yang lebih aktiviti fizikal ni memerlukan lebih banyak kalori sebab lebih memerlukan banyak tenaga. Contoh atlet. Atlet memerlukan banyak kalori sebab dia memang aktif, memerlukan lebih tenaga. Berbanding dengan tidur. Okey. Seterusnya keadaan kesihatan. Pesakit, orang yang tak sihat memerlukan lebih tenaga untuk melawan penyakit, untuk proses sembuh. Lepas tu kita ada apa tu? Orang tua kat situ. Orang sakit. Suhu persekitaran. Bila sejuk, awak kerap rasa lapar kan? Sebab apa? Orang berada di sekitar sejuk memerlukan lebih tenaga untuk mengekalkan suhu badan. Tapi jangan saja duduk di dalam aircon yang sejuk untuk bagi alasan nak makan. Tak boleh. Contoh di negara yang ada musim sejuk. Musim sejuk, mana kita Malaysia ni tak ada musim sejuk kecuali musim hujan. Jadi orang yang berada di iklim sejuk tadi memerlukan lebih tenaga untuk mengekalkan suhu badan. Okey, masukkan tenaga untuk mengekalkan suhu badan. Kalau tak nanti dia kesejukan lah. Okey, jadi itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 faktor yang mempengaruhi keperluan kalori dan selalu kuat SPM lah. Dia tanya faktor, tapi cikgu tengok dalam buku teks dah tak ada. Dah tak ada diceritakan tentang faktor-faktor ini. Okey, selepas itu kita tengok contoh penyakit yang kita tak tengok dengan detail hari tu. Kita dengan laju ada penyakit marasmus. Okey, ini dia gambarnya. Kurang berat badan, tangan dan kaki kurus. Sebab apa? Kurang karbohidrat, iaitu
contoh nasi, gandum dan sebagainya. Lepas tu kita ada kwashiorkor, pergumpulan cecair dalam badan, sebab tu perut dia ke depan macam ni. Okey, tapi awak jangan ada orang nak masuk lagi. Okey, dah bertambah rupanya, dah jadi 23. Mana tadi? Sini. Baik. Mana kita tadi? Sini. Okey, jangan tegur pula orang yang lelaki ataupun orang mengandung tu sebagai kwashiorkor. Ini biasanya di negara Afrika lah kan. Okey. So kekurangan protein macam susu, ikan, daging dan sebagainya. Rabu malam. Tu malam je tak nampak. Kurang vitamin A. Okey, berry. Tiada selera makan, lemak anggota badan, kekurangan vitamin B1, pellagra, scurvy, gusi berdarah, kekurangan vitamin C. Okey, recap. Bengkok dia punya tulang dia tu. Okey. Okey, jadi tak muncul pula. Jadi kesan pengambilan jumlah kalori yang tidak menepati keperluan tadi, ada 6 keperluan tadi kan? 6 jantina, faktor umur, kesihatan dan sebagainya. Kalau kita tidak ikut keperluan individu, contoh remaja pergi makan macam kanak-kanak, makan banyak, habislah montel semacam. Jadi kesannya amalan pemakanan yang tidak sihat seperti waktu makan yang tidak sewajarnya. Contoh pukul 12 malam cari Maggi, cari roti canai, cari nasi Arab. Jadi itu akan menyebabkan masalah seperti obesity kalau terlebih makan benda berlemak ataupun terlebih makan lah. Hari-hari makan 10 kali sehari. Jadi akan masalah obesity. Berlebihan berat badan ataupun kegendutan. Alright, kalau tak jumpa perkataan obesity, boleh guna perkataan kegendutan ataupun kegemukan, boleh juga. Lepas tu kita ada masalah anorexia nervosa. Pernah dengar perkataan anorexia nervosa? Pernah dengar? Tak. Tak pernah. Okey. Lepas tu kita ada arteriosclerosis, diabetes. Siapa yang buka speaker tu? Diabetes mellitus, tekanan darah tinggi, trombosis, okey. Semuanya berkaitan dengan kesan pengambilan jumlah kalori yang berlebihan. Kenapa ada sound? Ada siapa buka? Ada siapa buka speaker ke? Tak ada pula. Okey. Jadi kita lihat slide ini. Oops, ini. Alright, jadi bahasa Melayu penyakit yang disebabkan oleh tabiat makanan yang tidak sihat. Tabiat makan ataupun tabiat makan. Betul lah, tabiat makan. Terlebih makan akan mengakibatkan obesity. Semua dah tahulah. Apa maksud obesity. Kemudian kita ada kesan. Ada kesannya. Jadi orang yang berbadan besar ni, obes ni, dia lebih tinggi risikonya untuk mendapat penyakit diabetes, darah tinggi dan sakit jantung. Sebab tu kalau pergi ke klinik, doktor akan suggest turunkan berat badan. Macam tu. Okay, jadi cara mengatasi ni awak semua dah tahu dah. Kurangkan pengambilan lemak dan karbohidrat. Tambahkan pengambilan buah dan sayuran dan semestinya melakukan senaman. Okey, banyak sekarang awak dah tengok individu yang melakukan perubahan drastik daripada berat badan berlebihan jadi tiba-tiba kurus kan. Macam-macam lah sekarang. Ada macam-macam prosedur juga untuk kurus. Ada melibatkan pembedahan. Tapi kalau boleh secara sihat lah, secara semula jadilah. Kurangkan pengambilan makanan, lemak dan karbohidrat dan bersenam. Okey, sebenarnya kita kalau kurang makan,
Ini penyakit yang awak tak tahu tadi. Anorexia nervosa. Okey. Apa penyakit ni? Dia sebenarnya penyakit psikologi. Dia dah kurus. Tapi dia tengok cermin, dia kata dia tu gemuk. Itu secara mudahnya lah. So bila dia rasa dia tu gemuk, walaupun dia dah kurus, dia makan. Dia makan, cuma dia akan luahkan balik. Dia apa tu? Paksa muntah selepas makan tu. Jadi maksudnya makanan tak sampai ke pencernaan lah. Itu adalah penyakit psikologi. Tengok gambar dia tu, dia memang teruk sangat. Anorexia nervosa tu. Ada 2 kategori, bulimia dan satu lagi cikgu dah lupa lah. Okay. Sangat kurus, tekanan perasaan. Jadi mesti berjumpa nasihat doktor lah ni, doktor psikologi. Okay. Lepas tu kita ada nampak perkataan arteriosclerosis tadi kan? Pukul berapa dah sekarang? Oh, baru 3.34. Apakah arteriosclerosis? Pernah dengar? Awak nak eja pun agak mencabar kan? Tak pernah juga. Okey, jadi ini disebabkan oleh pengambilan daging dan makanan bergoreng secara berlebihan. Contoh apa? McD, KFC, berlebihan. Jadi bukannya sekali makan, ini berlebihan. Pagi McD, tengah hari KFC, petang Subway. Okay. Yang mengandung lemak, tepu dan kolesterol berlebihan. So apa kesan dia? Okey, kita tengok apa yang ini adalah salur darah manusia dalam badan kita lah. Okey, jadi yang asalnya tak ada benda ni. Okey, so ini adalah enapan kolesterol. Enapan kolesterol. Jadi sebenarnya ini tempat laluan darah. Darah lalu kat sini. Nak pergi mana? Nak pergi beredar di seluruh badan lah. Okay, bila lama-lama awak tengok kolesterol mula berkumpul kat situ. Apa jadi pada laluan? Kalau tadi kita tengok darah tadi agak lancar lah kan? Okay, sebab laluan dia macam highway. Sekarang laluan dia macam jadi jalan kampung dah. So inilah dia enapan kolesterol. Okey, so itulah dia arteriosclerosis, enapan kolesterol yang terbentuk yang telah mengecilkan salur darah manusia ni. Okey, maka darah nak pergi laju tak boleh. Sebab itu terjadinya tekanan darah tinggi. Okey, dengan sakit jantung, sebab jantung kita dia fungsi pam darah. Bila darah tu tak boleh nak mengalir dengan laju macam normal, dia terhalang, traffic jam, ni jam lah. Jam, jadi jantung kita terpaksa bekerja kuat untuk pam darah. So pada satu tahap jantung kita dah tak mampu nak buat kerja dia, sebab itu jadi sakit jantung, serangan jantung. Okey, ini dia. Okey, arteri menjadi semakin sempit menyebabkan pengaliran darah semakin perlahan dan akhirnya tersekat. Itu jadinya stroke semua tu kan. Penyakit stroke biasa kita dengar kan. Sebab arteri tersumbat, sempit, jadi jantung, darah tak boleh nak bergerak secara normal. Jadi itu adalah arteriosclerosis. Sebab pengambilan daging, makanan bergoreng secara berlebihan. Okey, jangan lupa ayat berlebihan. Awak jangan sebut disebabkan oleh pengambilan daging dan makanan bergoreng. Salah. Kalau ambil pengambilan daging dan bergoreng 2-3 hari sekali, tak ada masalah. Dia berlebihan, ini yang jadi masalah. Okay. Alright, jadi ini dia dalam buku teks awak. Ini paparan dalam buku teks. Obesity ada. Kesan. So awak boleh baca anorexia nervosa. Okay.
Dan kita ada atherosclerosis baru je cikgu sebutkan tadi. Dan diabetes mellitus. Okey, jadi ini penyakit yang popular lah di kalangan kita. Diabetes kencing manis. Sebab ada jenis satu lagi diabetes yang disebabkan cikgu dah lupa dah diabetes tu. Ada diabetes, ada jenis dia. Kalau mellitus ni, dia terlebih makan gula jangka masa panjang. Okey. Okey, tekanan darah tinggi. Okey, itu semua masing-masing dah faham lah. Okey. Boleh setakat ni? Boleh. Okey, ada soalan untuk apa tu penyakit tadi? Tak ada. Tak ada, kita teruskan lagi. Kesihatan badan manusia. Okey, corak. Ini salah satu subtopik baru juga. Dia berkenaan dengan corak pemakanan masyarakat Malaysia dan kesannya terhadap kesihatan. Okey, seperti mana kita tahu Malaysia ni banyak jenis makanan kan. Orang timur macam tu, orang utara macam tu, orang selatan macam ni. Di Selangor semua ada. Tengok di Selangor. Nasi kerabu ada. Tempe apa tu? Makanan daripada Johor, mi Johor apa ada. Lepas tu nasi kandar yang berasal pada utara pun ada. Itu di Selangor. Dia unik. Semua ada di Selangor. Termasuklah makanan Sabah Sarawak kan. Okey. Jadi kita nak tengok sikit corak pemakanan masyarakat Malaysia dan kesannya terhadap kesihatan. Kita tengok ramai muda-muda sekarang pun 35, 36 pun dah diserang penyakit-penyakit yang dulunya penyakit itu menyerang orang berumur saja, seperti sakit jantung, darah tinggi, kencing manis. Sekarang dah 30-an pun dah ramai yang kena penyakit yang biasanya dulu orang tua je kena. Kencing manis, atuk. Darah tinggi, atuk tu. Dah umur 50, patutlah. Sekarang kalau tengok 30-an pun dah ada penyakit-penyakit kencing manis, darah tinggi, sakit jantung. Okey? So dah banyak kes sekarang. Kalau tengok yang arwah Ashraf Muslim tu, tak silap baru 40-an kot. Dah kena sakit jantung kan. Jadi itu mungkin faktor lain. Tapi dah banyaklah kes macam tu. Kita tengok arwah Abam Boceh tu kan. Jadi itu tak silap cikgu sakit jantung juga rasanya. Banyak hati-hati Malaysia yang masih muda dah pergi meninggalkan kita dan disebabkan oleh penyakit-penyakit macam tu. Jadi kenapa kalau kita tengok di Malaysia berlaku macam tu sekarang? Kerana di Malaysia terdapat pelbagai jenis restoran, terutamanya restoran makanan segera yang beroperasi sepanjang masa. Kita tengok macam-macam. Sekarang kalau tengok semuanya letak cheese. Cuba namakan makanan bercheese yang sebelum ni tak terfikir pun benda tu boleh letak cheese. Apa yang mungkin ada yang suka kan benda yang bercheese kan. Cuba bagi tahu. Okey, cikgu bagi tahu dulu. Pisang goreng bercheese. Pernah makan? Pernah. Sedap kan? Pisang goreng bercheese. Lagi apa lagi? Yang tambah cheese. Air. Air mana tambah cheese? Makan kat minum kat mana? Tambah cheese. Ada cheese. Ada kat mana tu? Air apa? Air apa? Air apa tu? Siapa yang jawab tadi tu? Nak tahu juga ni. Boleh pergi melawat ni kedai ni. Tifa. Air apa? Tifa. I love you. Air apa? Atifah, Atifah. Jawab apa tadi? Untuk dikongsi bersama. Air ada cheese. Tak pernah dengar pula. Apa lagi? Dekat Terengganu dah ada sekarang dah ada keropok lekor bercheese dalam dia. Allah, dahsyat. Apa lagi? Apa lagi yang awak tahu? Yang ada cheese? Cheese.
Cheese memanglah ada cheese. Benda yang sebelum ni tak ada cheese, tiba-tiba ada cheese. Ayam cikgu, ayam. Ayam. Okey. Ayam goreng lagi kan? Ayam goreng lepas tu tambah cheese. Oh Allah, memang sedap. Tapi itulah corak pemakanan yang membawa kepada penyakit sekiranya Maggi. diambil. Maggi pun bercheese. Oh, dah teruk betul lah ni. Okey. So itu contohlah kita ni adalah topik baru berkenaan dengan corak pemakanan masyarakat Malaysia. Jadi kalau awak nak jawab soalan exam, awak boleh masukkan semua tu. Benda-benda bercheese. Contoh sekarang kuih tiaw pun ada cheese. Terkejut tengok hal itu. Kuih tiaw goreng bubur cheese. Geleng kepala. Okey. Jadi ini adalah kesan-kesan. Kalau tengok kat situ masalah dia kan. Obes kat situ. Okey, jadi apa makanan yang berlebihan memberikan kesan macam ni? Gula. Okey, gula berlebihan menyebabkan obesiti, kerosakan gigi. Okey, risiko mengidap penyakit kencing manis pada usia yang muda. Okey. Ini disebabkan oleh corak pemakanan rakyat Malaysia sekarang yang dipengaruhi oleh makanan-makanan segera yang ada di restoran. Lepas tu kita tengok macam-macam warna dalam makanan sekarang. Roti jala pun, roti jala asalnya dulu warna kuning. Sekarang dah ada warna bendera Malaysia dah. Biru ada, merah ada. Okey. Jadi pewarna dan pemanis-tiwan ini akan menyebabkan kanser, kemandungan diabetes, hati dan ginjal, kerosakan. Okey. Dan ini jajan. Jajan. Tak ada kandungan berkhasiat. Kita makan 2-3 pack contohnya aku nak diet dah ni, aku nak makan cheesy wedges tu KFC. Apa tu? Cheesy ada jenama jajan kan. Cheesy ke double decker ke diet lah malam ni. So rupa-rupanya itu tidak mengandungi apa-apa khasiat. Sebaliknya ada garam yang tinggi. Okay. Alright, kemudian kita ada kafein, minuman bergas. Contoh Coca-Cola. Coca-Cola sekarang dah murah dah. RM1 dapat sebotol kecil tu kan. Dalam minuman bergas ini ada kafein yang mana mungkin bagi setengah orang tak ada kesan. Tapi bagi setengah orang, bila dia ambil benda bergas, dia akan mengalami susah tidur, kerisauan. Risau je, tak tahu risau sebab apa. Kalau risau sebab tak dapat masuk kelas, tak apalah. Ni risau tak tahu sebab apa. Lepas tu ada ketagihan. Tak boleh hari-hari nak kena minum Coca-Cola ni. Okay? Itu contoh dia. Lepas tu kita ada fries. Ni pun sedap juga ni kan. Fries. Awak tengok dalam tu kan. Kat bawah ada lagi baru nak masuk. Okay. Selamat datang lah yang baru masuk tu. Okay. Jadi. Mana tadi fries tu kat bawah-bawah tu nampak ada garam. Kan? Okay, garam tu sangat banyak. So bila awak ambil bersama dengan fries tu dalam kuantiti yang berlebihan maksudnya sentiasa makan, hari-hari makan berlebihan. So garam berlebihan akan menyebabkan penyakit darah tinggi, penyakit jantung dan kerosakan ginjal. So ini adalah tabiat pemakanan yang banyak pada rakyat-rakyat Malaysia. Okey, rupanya kita sudah habis sampai sini. Sampai corak makanan. Okey, so selepas ini kita akan masuk topik nutrition dalam tumbuhan. Sebenarnya kita cerita pasal kita je. So kita nak cerita pasal tumbuhan pula. Okey. Jadi mana buku? Semua dah ada buku SPS tu. Mana buku SPS cikgu tadi? Okey, sekarang kita dah cover. Tak jumpa pula mana bukunya. Muka surat apa berkaitan dengan ni? Kita ada faktor-faktor yang mempengaruhi tadi. Apa pula buku ni?
Faktor-faktor mempengaruhi keperluan kalori. Lepas tu kita ada kesan-kesan malnutrisi dalam buku SPSS. Siapa yang tengah buka buku SPSS sekarang? Saya. Muka surat berapa tu? Ada Surat 15. 12? 15. 12 sampai 15. Okay? Muka surat Okay. 15 saja. Oh, okey. 15. Okey, so hari ini kita simple saja. Kita banyak belajar tentang benda yang kita dah tahu. Tahu maksudnya kita pernah dengar ataupun kita pernah tengok penyakit-penyakit ini. Ada juga yang baru je awak dengar perkataan contoh anoreksia tadi, dan mungkin arteriosclerosis tersumbat tadi, apa tu, salur darah tersumbat. Lepas tu kita ada diabetes. Okey. Kita ada trombosisnya. Alamak, cikgu lupa dah trombosis ni. Okey, stroke semua tu ramai dah kenal. Dah tahu perkataan tu, cuma tak tahu punca, tak tahu sebab apa. Dan ini adalah satu topik baru kita bincang tadi, yang dekat dengan kita. Paling dekat dengan kita. Okey, so untuk latihan terus buat dalam. Tak ada dah? Tak ada. Okey. Yang lain lelaki tak ada. So cikgu tengok kat sini, alhamdulillah ada 21 orang . Kalau tak ada apa-apa, kita tangguhkan kelas kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Okey, terima kasih semua. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sama-sama. Terima kasih, Cikgu. Cikgu. Terima kasih cikgu.